Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan mengenai falsafah pendidikan Ibn Sina. Saya Nur Syairatul Azira binti Saad, nombor metrik 2071159, ingin membentangkan mengenai latar belakang Ibn Sina. Ibn Sina menerima pendidikan awal di Bukhara, iaitu setara dengan sarjana Islam lain yang terkenal seperti Imam Syafi'i, Ibn Qudamah dan Ibn Khaldun. Ibn Sina telah menghafal Al-Quran seawal usia 10 tahun lagi. Secara umumnya, Ibn Sina telah mempelajari Al-Quran, fiqh dan mantik secara bersanad daripada Abu An-Natali, manakala geometri daripada Mahmud Al-Masas dan ilmu sains asas serta astronomi daripada Al-Biruni. Kerana kepintaran beliau, Ibn Sina telah menguasai ilmu perubatan berdasarkan kajian dan rujukan yang telah dilakukannya sendiri. Sejak kecil lagi, Ibn Sina telah menonjolkan kecergasan minda dan kebolehannya mempelajari sesuatu ilmu dengan baik. Ketika masih kecil, beliau sering mengikuti bapanya menyertai ulama-ulama dalam perbincangan intelektual. Falsafah pendidikan menurut Ibn Sina merupakan perkembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, iaitu aspek pada diri manusia mulai dari perkembangan fizik, intelektual, budi pekerti, mental maupun moral. Dalam pandangan Ibn Sina, pendidikan tidak hanya memperhatikan aspek yang moral, namun juga membentuk individu yang menyeluruh termasuk jiwa, fikiran dan karakter. Menurutnya, pendidikan sangat penting diberikan kepada anak-anak mempersiapkan diri untuk menghadapi masa dewasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Munirah binti Abdul Razak, nombor matriks 209026. Saya akan memberitahu sedikit sebanyak tentang sistem dan falsafah pendidikan Ibn Sina. So basically, Ibn Sina meletakkan tanggungjawab yang amat besar kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Pemilihan nama yang baik amat dititikberatkan oleh Ibn Sina kerana beliau berpendapat bahawa pemilihan nama yang baik ni akan mempengaruhi psikologi perkembangan anak-anak. Hal ini bertepatan dengan ajaran Islam yang amat menitikberatkan tentang pemilihan nama yang baik. Jadi, falsafah pendidikan Ibn Sina ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan ajaran agama Islam. Ibn Sina ada 4 peringkat sistem falsafah beliau, iaitu yang peringkat pertama ialah peringkat pendidikan akhlak. Peringkat kedua, peringkat pengajian agama dan kesusasteraan. Peringkat ketiga, pengajian lanjutan. Dan yang akhir sekali, peringkat keempat, iaitu pengajian tinggi. Peringkat pertama ialah peringkat pendidikan akhlak. Ibn Sina telah menetapkan seseorang itu perlu memberi didikan kepada anaknya setelah tamat tempoh penyusuan. Beliau menggunakan pendekatan takdib. Takdib tu apa? Takdib tu macam pendekatan yang lebih menjurus kepada bidang akhlak yang bersifat defensif. Ibn Sina berpendapat bahawa anak-anak yang berusia dalam lingkungan 2 tahun, iaitu selepas tamat tempoh penyusuan ni, mereka tidak memahami perkara yang baik dan buruk. Oleh itu, mereka mudah terpengaruh dengan tingkah laku dan tabiat buruk rakan sebaya. Justru itu adalah lebih berkesan jika ibu bapa sendiri yang melindungi anak-anak daripada mendedahkan mereka terhadap dunia luar. Antara pendekatan yang digunakan dalam takdib ni ialah menjadikan mereka berasa sedikit takut. Dalam masa yang sama, kita menggalakkan mereka untuk belajar. Sometimes pendekatan takdib ini juga menggalakkan ibu bapa untuk memarahi dan memuji terhadap hal-hal yang bersesuaian, memberi semangat dan memukul apabila amaran yang diberi sebelumnya diendahkan. So, maksudnya kalau anak-anak itu dah mendengar cakap ibu bapa, tak perlu lagi lah untuk memberi pukulan. Ni kalau anak-anak itu telah diberi amaran namun tidak diendahkan. Oleh itu memukul adalah amat digalakkan, tetapi dengan tidak memberi rasa sakit, hanya untuk memberi peringatan dan pengajaran sahaja.
Seterusnya ialah peringkat kedua. Peringkat kedua ialah peringkat pengajian agama dan kesusasteraan. Pada peringkat ini, Ibn Sina menggalakkan setelah kanak-kanak itu membesar, boleh bercakap dan juga boleh mendengar dengan baik, maka ia perlu mempelajari Al-Quran dan mengenali huruf-huruf dalam Al-Quran itu sendiri. Setelah itu, pada peringkat ini juga kanak-kanak adalah disarankan untuk mempelajari puisi dan juga kasidah, puisi dan juga perkara sastra yang lain lah yang berkaitan dengan sastra. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan adab, itu fadlul adab, mencintai ilmu pengetahuan, mengelakkan kebodohan, menghormati ibu bapa, mengamalkan tingkah laku yang mulia, memuliakan tetamu dan juga ciri-ciri akhlak mulia yang lain. Inilah tujuan kita mendedahkan kanak-kanak itu terhadap pengajian agama dan juga kesusasteraan. Kesemua ini penting untuk membentuk insan yang mulia. Selain itu, Ibn Sina juga memandang kualiti seorang pendidik pada peringkat kedua ini. Menurut Ibn Sina, seorang pendidik perlulah bijak dan beragama, mempraktikkan akhlak yang baik, ada minat untuk mendidik itu sendiri, dan juga berperwatakan tenang. Peringkat seterusnya adalah pengajian lanjutan. Pada peringkat ini, Ibn Sina berpendapat supaya ibu bapa memerhatikan minat anak-anak mereka dan memberikan perhatian terhadap kursus-kursus yang bersesuaian dengan minat anak mereka. Hal ini penting untuk menentukan pekerjaan mereka pada masa hadapan kelak. Ibn Sina juga menggesa ibu bapa untuk memberikan pendidikan yang bersesuaian dengan minat anak-anak mereka. Kerana menurut Ibn Sina, tanpa minat sukar untuk seseorang itu memajukan diri dalam bidang yang diceburinya, kerana mereka akan cepat hilang motivasi dan menganggap pelajaran itu adalah beban bagi mereka. Peringkat seterusnya adalah peringkat pengajian tinggi. Pada peringkat ini, Ibn Sina menekankan supaya pelajar untuk lebih mendalami ilmu-ilmu yang mereka ceburinya itu. Contohnya seperti ilmu matematik, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya ke tahap yang lebih mendalam dan spesifik sehingga mereka mahir dalam bidang tersebut. Apabila mereka sudah mahir dalam bidang tersebut, fokus seterusnya adalah untuk mendapatkan kerja. Dalam hal ini, guru-guru perlu memberi perhatian terhadap tabiat, minat serta kecerdikan pelajar dan memberikan gambaran kasar terhadap pekerjaan yang bersesuaian dengan pelajar tersebut. Ini boleh membantu pelajar dalam menentukan masa hadapan mereka. Kerana menurut Ibn Sina, guru-guru adalah ejen penting dalam kemajuan pelajar. Semua usaha-usaha ini adalah untuk membentuk kehidupan yang baru. Kerana apabila sudah mendapat kerja dan mahir, seseorang itu dapat menikmati faedah darinya, iaitu gaji. Dari situ, ia boleh membina kehidupan mereka sendiri. Pada tahap ini, seseorang itu sudah mampu untuk membina keluarga sendiri tanpa bantuan ibu bapa. Antara kebaikan falsafah dan sistem pendidikan Ibn Sina adalah pelajar dapat menentukan hala tuju mereka dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah dapat melahirkan pelajar yang mempunyai akhlak yang tinggi, kerana Ibn Sina menegaskan pendidikan akhlak sejak awal lagi. Yang ketiga adalah dapat mengukuhkan institusi keluarga, kerana Ibn Sina berpendapat bahawa perkahwinan itu sendiri adalah tiang atau platform yang utuh ke arah pembentukan masyarakat. Yang keempat adalah dapat membantu mengukuhkan pegangan agama dan akidah seseorang, kerana Ibn Sina menekankan untuk mempelajari ilmu agama setelah kanak-kanak membesar. Antara kekurangan falsafah pendidikan menurut Ibn Sina adalah tidak mementingkan kemajuan ilmu jasmani. Beliau menganggap ilmu jasmani itu boleh dicapai hanya berasaskan kepada kegiatan-kegiatan seperti sukan dan riadah saja, tidak perlu disusun dalam satu sistem pendidikan yang standard. Yang kedua adalah Ibn Sina kurang memfokuskan pada mekanisme berfikir politik seperti Plato.
Nama saya Li Xiaoting dengan nombor metrik 206334. Hari ini saya akan membentangkan isu semasa berkaitan dengan falsafah dan sistem pendidikan Ibnu Sina. Ibnu Sina mementingkan pembinaan keluarga bahagia dan menekankan kepentingan tanggungjawab ibu bapa untuk menyempurnakan pendidikan anak-anak. Menurut sistem pendidikan Ibnu Sina menegaskan kepentingan pendidikan akhlak untuk melahirkan orang yang berakhlak tinggi. Ibu bapa mempunyai peranan untuk mendidik anak-anak mereka menurut pendidikan akhlak. Ibu bapa berperanan untuk memberi perhatian kepada tingkah laku anak-anak. Tingkah laku yang tidak baik adalah disebabkan oleh pergaulan bebas dengan rakan sebaya yang bermasalah. Kanak-kanak muda terpengaruh dengan akhlak atau tabiat yang buruk. Menurut Ibnu Sina, ibu bapa perlu memberi semangat dan galakan sambil memberi pengajaran kepada anak-anaknya dalam pendidikan. Selain itu, ibu bapa perlu memberi kebebasan kepada anak-anak dalam pemilihan minat pada sesuatu bidang. Sebagai contoh, isu semasa yang sentiasa berlaku pada zaman terkini ialah pelajar-pelajar membunuh diri kerana mempunyai tekanan. Golongan muda adalah kumpulan yang paling banyak mencuba membunuh diri. Faktornya ialah mereka mempunyai kemurungan yang teruk atau mempunyai tekanan mental. Dalam berita tersebut, seorang pelajar berumur 13 tahun didakwa telah mengantung diri disebabkan oleh tekanan dan mempunyai terlalu banyak kerja sekolah. Sebab yang selain daripada terdapat kerja sekolah yang terlalu banyak, pelajar tersebut juga kurang minat untuk belajar. Ini telah menjadikan pelajar tersebut berasa terlalu tertekan untuk belajar. Dalam kejadian tersebut, kita boleh melihat kepentingan ibu bapa memberi prihatin dan semangat kepada anak-anaknya. Dengan ini, pelajar dapat mengelakkan berlakunya tingkah laku dan kecenderungan yang buruk. Ibu bapa juga berperanan untuk memberi kebebasan memilih minat dalam sesuatu bidang pengajian. Mereka berhak untuk memilih jalan sendiri pada masa depan. Guru-guru juga perlu perhatikan minat dan kecerdikan pelajar supaya dapat membantu pelajar menentukan masa depannya. Secara kesimpulannya, pendidikan akhlak yang ditentukan oleh Ibnu Sina di tahap awal sangat penting supaya kanak-kanak dapat mengurangkan terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak baik dan akhirnya juga dapat mencapai matlamat kebahagiaan dalam keluarga. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Aisyah dan rakan-rakan sekelas. Nama saya Nuraini binti Mansur bernama metrik 209048. Saya akan membicarakan serba sedikit mengenai beberapa falsafah pendidikan Ibnu Sina yang masih diamalkan pada masa sekarang. Jadi, yang pertama, Ibnu Sina mementingkan pemilihan nama yang baik kepada anak-anak. Kenapa beliau mementingkan perkara sedemikian ialah kerana nama yang baik akan memberikan psikologi tertentu terhadap anak-anak. Contohnya, kalau masyarakat sekarang ni, apabila bayi tu dilahirkan ataupun sebelum dilahirkan, ibu bapa mesti akan memikirkan nama yang baik, yang terbaik yang dapat diberikan kepada anak-anak mereka. Dan nama yang mempunyai maksud yang baik dan seperti apa yang mereka inginkan daripada anak mereka. Contohnya kalau anak-anak mereka nak anak mereka tu jadi seorang yang kaya raya, suka tolong orang, suka sedekah, mereka macam bagi nama Rahman untuk lelaki dan apa pun nama yang seperti apa yang ibu bapa nak sifat tu ada pada anak-anak mereka pada masa yang akan datang. Kedua, anak-anak diberikan pendidikan akhlak terlebih dahulu sebelum dihantar ke sekolah. Pendidikan akhlak ni adalah pendidikan yang di tahap yang paling awal. Itu selepas tamatnya penyusuan dan sebelum dihantar ke prasekolah. Perkara ini adalah untuk mengelakkan kanak-kanak tersebut daripada berkelakuan buruk. Macam kanak-kanak kan dia tak boleh nak bezakan baik yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi lebih baik kita ajar yang baik-baik dulu.
masa kecil-kecil. Okey, dan yang ketiga, anak-anak akan diberikan rotan jika berkelakuan buruk sebagai amaran. Tujuannya adalah untuk memberikan sedikit rasa sakit sebagai pengajaran. Mungkin pada zaman sekarang ni rotan tu dah tak relevan kan, tapi ikut kesesuaian zaman. Macam sekarang, yang apa yang saya tahu, ibu bapa macam tolak elang anak-anak setiap bulan, setiap bulan lah, bila mana anak-anak tu buat salah kan. Jadi macam contoh yang kedua, anak-anak tu kena buat kerja rumah ke selama seminggu. Ikutlah apa yang ibu bapa tu nak, asalkan anak-anak tu rasa menyesal apa yang mereka dah buat tu. Yang keempat, anak-anak diberi pilihan untuk belajar ke arah minat masing-masing. Macam kalau anak-anak tu minat ke arah penulisan, sastra, bolehlah ke arah sastra. Yang mana minat sains macam fizik ke, bolehlah ke kos fizik masa U. Yang maksud yang keempat ni adalah Ibnu Sina tekankan untuk pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi, bukannya pembelajaran masa masih belasan tahun. Itu saja daripada saya. Terima kasih.